Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Ayat di dalam surah Yunus, surah yang ke-10, pada ayat ke-57, yang bermaksud, wahai manusia, kami telah datangkan kepada kamu, yakni Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang mulia, kitab yang dijamin terpelihara daripada segala perubahan, penyelewengan dan sebagainya. Dan Allah menyambung firman-Nya, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat 4 sumber terpenting. Apakah sumber-sumber tersebut? Pertamanya, mau'izatun min rabbikum. Al-Quran itu merupakan pengajaran, pendidikan yang datang dari Tuhan untuk mendidik umat manusia. Uraian lagi akan datang. Yang keduanya ialah wasyifa'ul lima fis sudur. Dalam Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada penawar. Penawar bagi penyakit-penyakit batin, penyakit jiwa. Yang ketiganya wahuda. Al-Quran adalah pimpinan, bimbingan, petunjuk, yang mana yakinilah, selama mana kita menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dan pimpinan dalam kehidupan kita di dunia, insya-Allah kehidupan di dunia kita aman, ada keberkatan, insya-Allah sejahtera di akhirat lagi akan datang. Yang keempatnya, wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surah Yunus, surah ke-10 ayat 57 yang saya baca sebentar tadi, dalam Al-Quran ada 4 sumber terpenting. Pertamanya, Al-Quran merupakan pendidikan atau pengajaran daripada Allah. Apa maksudnya? Sebagai contoh, Allah merakamkan beberapa orang tokoh, Qarun, Bala'am bin Ba'ura, dan juga tidak ketinggalan Fir'aun. Kenapa Allah merakamkan kisah-kisah mereka ini dalam Quran? Bukan ada kaitan dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan sebagai pengajaran, pendidikan. Allah nak mendidik umat manusia, jangan kamu contohi Qarun, seorang tokoh korporat yang kaya raya, ahli perniagaan yang hebat. Tetapi apabila ditanya kepada dia, bagaimana kamu boleh mendapat kejayaan yang begini hebat,
qala innama utituhu ala ilmin indi. Dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 pada ayat 78. Inilah jawapan Qarun. Apa kata dia? Sesungguhnya aku memiliki kekayaan ini kerana ilmu yang ada padaku. Aku ada ilmu yang hebat di segi perniagaan. Dia lupa diri, sehingga kan dia tidak menunaikan tanggungjawab membantu kaum dia. Kesudahannya Allah rakamkan kesudahan Qarun dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 di pertengahan ayat ke-40. Faqasafna bihil ard. Lalu kata Allah, kami tenggelamkan dia di dalam perut bumi. Ini pengajaran. Kalau ditakdirkan ada di hadapan saya ni orang kaya ni, ingat-ingatlah, jangan lupa diri. Bukan soal kaya sahaja, apa sahaja kurniaan Allah kepada kita ni, berhati-hati. Ia adalah ujian. Bahkan jangan kita mendabik dada, lupa diri, angkuh kerana kemuliaan hasil kurniaan Allah ini. Bukan kata kita hebat. Kita perlu ingat apa sahaja nikmat yang kita kecapi ni, tuan-tuan dan perempuan, adalah kurniaan Allah. Dalil bukti Quran surah An-Nur surah ke-24 di pertengahan ayat 21. Ingat ayat ini sampai bila-bila. Sama ada kita berjaya sebagai seorang korporat, kita berjaya sebagai seorang pendakwah, kita berjaya sebagai seorang pemimpin. Ini ayat dia. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sadaqallahu azim. Ada tuan? Ada? Tak betul, tolong berbetul. Baik. Ayat yang bermaksud, dan kalaulah bukan kerana kurniaan dan rahmatku. Faham baik-baik. Kita hari ini jadi manusia baik, mau pada Islam, sokong perjuangan Islam, taat pada Allah. Ini dia jawapannya. Kalaulah bukan kerana kurniaan dan rahmatku, tak ada seorang pun, kata Allah, daripada kamu yang bersih selama-lamanya. Apa maksud? Kita akan menjadi seorang hamba yang durhaka pada Allah, seorang hamba yang fasik, yang melanggar ketentuan-ketentuan agama. Tapi tidak, kita jadi baik. Nampak tengok muka semua warak-warak, muka pun bercahaya-cahaya. Tuan Imam tengok muka saya bercahaya tak? Percayalah, duduk bawah lampu. Tu cerita gitu. Kita jadi baik, berlaku perubahan, kita mau pada Islam, kita beramal dengan ajaran Islam, berpandukan pada Al-Quran As-Sunnah. Ini dia. Bukan kita hebat, semata-mata kerana kurniaan dan rahmat Allah. Masya Allah, manusia ni itulah tuan-tuan, bila diuji dengan kesenangan hidup, kejayaan, dia lupa diri, dia lupa ayat ni. Kalaulah bukan kerana kurniaan dan rahmatku, kata Allah, tak ada seorang pun dari kalangan kamu yang bersih selama-lamanya. Akan tetapi aku membersihkan sesiapa yang aku kendaki. Aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah An-Nur surah ke-24 di pertengahan ayat ke-21. Qarun dia lupa diri. Dia menganggap kejayaan yang dia raih ini adalah hasil ilmu yang ada pada dia, kebijaksanaan dia berniaga dan sebagainya. Sebab tu Allah rakamkan, jangan contohi beliau. Kaya tak apa, kaya lah, keluar zakat, banyak bersedekah. Kalau tak tahu kat mana nak hantar zakat, bagi kat sekolah saya, selesai masalah. Nak sedekah tak ada tempat, hantar ke sekolah saya, pamphlet pada, nanti kita cerita sikit.
Dulu kita datang, kita bagi tahu, kita buka sekolah menengah lelaki. Sekarang ada sekolah rendah dah. Sumbangan tuan-tuan. Jangan bimbang tuan-tuan. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Surah An-Nahl, surah ke-16 pada ayat 96. Apa-apa yang ada pada kamu habis, kata Allah, lenyap. Tetapi apa-apa yang ada di sisiku kekal. Walaupun tuan-tuan menyumbang RM1 kepada tahfiz mutmainah, kekal sampai bila-bila, asalkan ikhlas kerana Allah. Tapi jangan bagi RM1 pula bila nak selesai masalah saya. Cerita begitu, faham sahabat? Ada ayat tu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Jadi Qarun, kisah beliau telah dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pengajaran kepada umat terkemudian. Jangan sesekali mencontohi sikap perangai dia yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata mau'izah, pengajaran, pendidikan yang datangnya daripada pencipta alam. Begitu juga Allah rakamkan, walaupun namanya tidak disebut, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan insan yang dimaksudkan dalam ayat yang akan saya baca ini ialah seorang ulama Bani Israel, Bala'am bin Ba'ura. Kenapa Allah rakamkan kisah seorang ulama ni? Ini ulama cerai, ulama cari makan. Kenapa Allah rakamkan kisah beliau? Pengajaran kepada umat kemudian. Kalau ditakdirkan aku kurniakan ilmu agama kepada kamu, cakap benarlah. Haram kata haram, zalim kata zalim. Itu je. Jangan nak cari makan dengan ilmu kurniaan aku. Akhirnya kesudahan Bala'am bin Ba'ura Allah rakam dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 pada ayat 176. Ni ayat gaul kan yang masalah. Ayat gaul. Lagi saya nak sikit, nak beli 10 botol. Sebab saya memang minum air gaul dah hampir 8 ke 9 tahun tuan-tuan. Tengok tadi ada bagus. Bukan tak free, saya nak beli. Tapi kalau surah nak bagi free, alhamdulillah lah. Tu guru takkan nak ambil duit pun, cerai. Dia datang jauh bagi ilmu, takkan tuan-tuan tak boleh bagi 10 botol, cerai. Sebelum saya datang ke KL ni, saya dah order 15 kotak kat rumah tadi. Anak cucu semua minum, menantu semua minum air tu. Air tu dia bawa sikit dah pada air Zam-Zam. Kalau kita banding dengan mineral water yang lain, memang hebat air gaul ni. Baik. Lalu Allah rakamkan kisah beliau. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Bala'am bin Ba'ura, tuan-tuan dan perempuan, mati dalam keadaan kafir. Itu dia kesudahan seorang ulama, Tuan Imam. Ni yang kita bimbang ni. Nanti kita kait sikit lah dengan isu-isu semasa, boleh? Tak kait, cerai. Mana boleh lurus ya. Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhab au tasrukhu yalhab zalika mathalul qaum alladzina kadzabu bi ayatina faqsusil khasasa la'allahum yatafakkarun. Itu ayatnya. Saya tak nak terjemah semua, nak ringkas saja terjemahan. Kenapa Bala'am bin Ba'ura kehidupannya kehidupan yang sengsara, sehingga mengikut pandangan Imam Al-Ghazali beliau mati dalam keadaan kafir? Mengapa tuan-tuan? Kerana dia tunduk kepada kehendak hawa nafsu. Dia hendak sebahagian daripada dunia. Dia hendak hidup senang. Ni ulama jenis ni. Nak hidup senang, gaji lumayan, hidup mewah, chauffeur driven, rumah banglo, gaji besar.
Ini ayat dia. Mana-mana ulama tuan-tuan yang tidak berkata benar, bahkan berdusta kata Nabi, amat dicela. Haram kata haram, zalim kata zalim. Akhirnya Bala'am bin Ba'ura dalam ayat ini Allah umpamakan beliau seorang ulama anjing tuan-tuan. Inilah ayat tentang ulama anjing. Imam Al-Ghazali menyatakan beliau mati kafir karena beliau menyokong, beliau memihak kepada Bani Israel menentang Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka bersiap sedialah tempat tinggal kamu kelak ialah neraka. Apa maksud berdusta ke atas Nabi? Faham tak? Kita menyatakan sesuatu yang menyalahi hakikat sebenarnya. Faham tak tu? Macam mana tuan-tuan boleh faham? Saya belum hurai ni. Hebat tuan-tuan ni. Nampak macam ustaz yang depan saya semua ni. Ustaz kan? Baru nak start. Berdusta ke atas Nabi maksudnya kita menyatakan sesuatu yang menyalahi hakikat yang sebenar. Nabi kata benda ni haram, kita pusing jadikan halal. Itu dusta namanya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita ni tak ada PhD dah, tak ada CJ, mengaji pondok je, lekeh lah, tapi saya ni tak mudah terpengaruh. Walaupun si fulan itu penceramah, pendakwah tu PhD, walaupun dia mufti, saya dengar dulu hujah dia kan. Kalau nampak menyalahi petunjuk Allah Rasul, sorry saya tak ikut. Macam contoh, awal tahun ni kita telah digemparkan dengan satu kenyataan oleh seorang mufti negeri Pasir Berdengu. Mufti ini telah mengeluarkan kenyataan peserta demonstrasi pada 31 Disember 2013 adalah buruh dan halal darah mereka. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan dengar tak ni? Panggil mufti itu, Ahmad ketua mufti nak bagi penjelasan. Tuan-tuan dengar lah penjelasan saya, insya-Allah. Mufti sepatutnya memperjelaskan terlebih dahulu apa erti buruh, siapa yang dikatakan buruh. Takrif buruh terdapat di dalam kitab Kifayatul Akhyar Ustaz jilid kedua, muka surat 122. Kitab Arab ni susah kita nak cari, kita cari yang Melayu. Di sini ada tak? Kalau ada tolong bawa ke saya. Qanun Jenayah Syar'iyah yang dikarang dan disusun oleh almarhum Ustaz Sa'id Ibrahim. Pernah dengar tak? Bekas Mufti Sabah. Ada tak kitab ni di sini? Tak ada. Tak ada, tak apa. Tuan-tuan percayalah, saya bukan nak bohong tuan-tuan. Ustaz almarhum Ustaz Sa'id Ibrahim dalam kitab karangan beliau Qanun Jenayah Syar'iyah, saya nak sebut muka surat cetakan Umi pada muka surat 129, cetakan Jawi pada muka surat 151. Takrif buruh adalah seperti berikut. Dengar baik-baik. Siapa yang dikatakan buruh? Buruh ni penderhaka. Buruh takrifnya ialah segolongan umat Islam yang melawan dan mendurhaka kepada ulil amri, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil
yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Faham tak Zerul? Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan nilai sendiri. Apakah kita boleh dilabelkan sebagai buruh kerana melawan kerajaan? Kerajaan yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Adil maknanya meletakkan sesuatu kena pada tempat. Lawan kepada adil ialah zalim. Kita buat contoh sikitnya. Kalau pemimpin hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat, zalim namanya Tok Bilal. Betul Tok Bilal? Betul, saya tahu tu Tok Bilal. Apa tak setuju kat tangan? Saya bagi peluang lawan saya. Tuan-tuan buka kitab Matan Arba'in, kitab hadis 40. Dengar baik-baik. Sini ada tak hadis 40? Kalau ada ambil. Kalau ada tolong cari kat saya tak? Hadis 40. Hampa kitab apa? Tak ada ceroi dia. Ada hadis 40 Matan Arba'in. Tengok sekejap sahabat-sahabat yang muda-muda, bangunlah sekejap. Cari, nak suruh ustaz juga ceroi Ada. Saya cukup syok sangat. Tapi Syekh Mustafa Abdul Rahman tau. Syekh Mustafa Abdul Rahman dalam menterjemah dan mensyarahkan kitab hadis 40 atau Matan Arba'in. Kalau diamnya saya akan baca, kalau bukan diamnya tak boleh lah. Sebab Matan Arba'in ni banyak disyarahkan oleh para ulama. Itu dia. Syekh Mustafa Abdul Rahman. Kalau Ruminya muka surat 46, 47. Jawi ni muka surat 45, insyaAllah. Kalau tak salah saya lah. Muka surat 45. Tajuk Fatwa Imam Nawawi yang menggemparkan. Imam Nawawi ulama hadis, tuan-tuan, muhaddits mazhab Syafi'i. Beliau satu ketika, inilah ulama yang sepatutnya dijadikan contoh, bukan jenis ulama cari makan. Kalau tuan-tuan nak dengar saya baca lah, nanti tuan-tuan tak percaya pula. Muka surat 45. Kalau Rumi muka surat 46 dan disambung muka surat 47. Di sini bermula muka surat 45. Saya baca sikit bagi tuan-tuan dengar. Mala'an bin Ba'uraq yang kita sebut tadi, dia ulama cari makan. Fatwa Imam Nawawi yang menggemparkan. Menurut riwayat bahawa apabila baginda Sultan Malik Az-Zahir telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Tatar Mongol, lalu digunakanlah fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Ini cerita dia. Sultan Malik ni tuan-tuan, dia kaya. Jadi kerana negara dia bakal berhadapan dengan satu peperangan dengan golongan Mongol, Tatar ni, jadi dia berhasrat untuk mengambil harta rakyat. Ini nak cerita pemimpin yang zalim. Seluruh ulama Damsyik, Syam atau Syria hari ini mengeluarkan fatwa tuanku boleh guna. Ini cerita dia. Saya tak nak baca semualah, sebahagian. Kemudian tuan-tuan dengar. Lalu beliau merasa tidak puas hati selagi Imam Nawawi tidak mengeluarkan fatwanya. Tuan-tuan dengar. Kemudian baginda menjemput Imam Nawawi dan meminta beliau memberi fatwanya bersama ulama-ulama fiqh mengenai pengambilan harta rakyat untuk peperangan. Tuan-tuan dengar apa kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ceramah pula tuan-tuan kat sultannya. Adalah patut telah mendengar bahawasanya tuanku ada memiliki 1000 orang hamba. Tiap-tiap seorang ada mempunyai beberapa ketul emas.
Manakala 200 orang khadam wanita milik tuanku masing-masing mempunyai barang-barang perhiasan yang bernilai. Andai kata tuanku sendiri membelanjakan semua itu untuk keperluan perang, sehingga mereka tidak lagi mempunyai barang-barang itu, maka patut bersedia memberikan fatwa untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat. Tuan faham tak? Kerana pemimpin ni hidup bersenang-lenang. Hamba dia 1000 orang, setiap orang ada beberapa ketul mas, jongkong mas lah. Khadam wanita barang perhiasan yang mahal-mahal, dia yang bagi. Sekarang tuanku nak guna harta rakyat tak boleh. Tuanku perlu belanja harta tu dulu. Yang tak cukup baru dipungut, baru dikutip kepada rakyat. Dia tak nak baca apa semua lah. Akhirnya Imam Nawawi dibuang daerah, tuan-tuan. Inilah ulama ikutan kita. Bukan macam hari ni. Syok cakap sebab dia orang mufti. Menentang kerajaan adalah buruh. Tapi dia tak hurai ta'rif buruh berdasarkan kitab Kifayatul Akhyar jilid kedua, muka surat 122. Tapi telah dikarang disusun oleh almarhum Ustaz Said Ibrahim, moga-moga Allah merahmati beliau, dalam kitab Qanun Jenayah Syar'iyah, cetakan Rumi, muka surat 129, Jawi muka surat 151. Kita menjadi buruh, menjadi peneraka sekiranya kita menentang kerajaan yang adil yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Sesebuah kerajaan, pemimpin itu dilabelkan sebagai pemimpin yang zalim sekiranya, tuan-tuan, dia hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat. Tuan-tuan setuju tak? Kalau dia hidup bermewah-mewah dengan harta dia, lantak bilang. Kalau boleh tidur di hotel Dubai 1 hari 1 malam 140,000. Hui. Tidur pula dekat sini 65,000 1 hari 1 malam. Kalau dengan duit dia, lantak bilang. Tapi kalau dengan duit rakyat, tak boleh, tuan-tuan. Saya baca hadis Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis ini menjelaskan sesiapa yang mengguna harta awam, harta rakyat, tak kena pada tempat, masuk neraka, tuan-tuan. Bila pemimpin hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat, joli ke sana, joli ke sini, itu di antara tanda-tanda bangsa tersebut, negara tersebut akan hancur. Siapa kata? Nabi bersabda, hadis riwayat Ad-Dailami, dan disokong oleh firman Allah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-16. Dengar hadis dulu. Boleh, tuan-tuan? Nampak khusyuk, nampak macam susah hati, ya? Tuan-tuan jangan susah hati. Saya bercakap, saya bertanggungjawab, kan? Ini tak ada apa. Tapi kalau khutbah semua orang ada, menteri pun ada, menteri dengar khutbah saya, menteri pun kata sungguh, tuan-tuan, dia tak pernah dengar khutbah kita berkhutbah. Dia duk dengar khutbah, makanlah buah-buahan tempatan, jagalah sungai kita, jangan membazir air. Aduh, ya, cerita gitu dah. Saya nak baca apa tadi, lupa dia cerita tu. Nak baca ayat apa, Ustaz? Tak dengar? Hadis. Ada baca dah hadis. Sesungguhnya sesiapa yang menggunakan harta rakyat tidak kena pada tempat, maka Nabi menyatakan tempat tinggal mereka kelak ialah neraka. Hadis riwayat Ad-Dailami yang saya nak baca ni. Apabila pemimpin hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat, ini hadis dia, idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutsrafihim. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ada tak sini? Apa bangun cari kejap? Jangan bagi ustaz 2 kali, kesian kat ustaz. Bagi tok imam ni pula cari, baru ambil dapat pahala song sikit. Pimpinan Ar-Rahman cantik, Allahu Akbar.
Muka surat 678 yang saya nak baca ni, ayat Al-Isra surah ke-17 ayat 16, muka surat 678. insya-Allah kita baca hadis dulu, kita hurai hadis Ad-Dailami. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutsrafihim. Apabila Allah kendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, bagaimana caranya tuan-tuan dan puan-puan? Dengar baik-baik. Bangsa tersebut dipimpin oleh pemimpin yang hidup bermewah-mewah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Mesir. 30 tahun Husni Mubarak menjadi presiden. Betul tak? Semua kekayaan bumi Mesir dia yang bolot. Betul atau tidak? Muammar Gaddafi 42 tahun. Ben Ali di Tunisia 20 tahun. Tiga negara hari ini rakyat hidup menderita. Betul atau tidak? Ini hadis dia tuan-tuan. Pemimpin hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat, satu kesalahan. Ini bukan soal politik tuan Imam, tapi lebih kurang macam tu lah. Ni muslimat faham ke ni? Nampak macam ngantuk kan? Hadis tersebut disokong oleh firman Allah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-16, tafsir pimpinan Ar-Rahman cetakan Rumi, muka surat 678. Kita baca terlebih dahulu firman Allah. Tuan Imam agak-agak ayat apa Tuan Imam? Kata hafal Quran ni 30 juzuk. Tuan Imam tak mati aku, dia tanya macam tu. Silap aku duduk depan, patut aku duduk kat belakang. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Bermaksud, dan apabila kami kendaki untuk menghancurkan sesebuah negeri atau negara, macam hadis tadi lah. Bagaimana caranya? Kami perintahkan kepada golongan yang hidup bermewah-mewah, hidup bersenang-lenang. Siapa mereka? Jawapan dalam kitab ni, tafsiran lagi akan datang. Tetapi mereka fasik, kata Allah. Karena mereka fasik, maka berhaklah Allah menunaikan janjinya. Janji ditepati. Apa janji Allah? Fadammarnaha tadmira. Maka ketika itu kami hancurkan negeri atau negara tersebut sehancur-hancurnya. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan? Yang hidup bermewah-mewah. Tuan-tuan dengar sendiri tafsirannya. Bukan surat berapa saya kata tadi? 678. 678 tu yang mudah ingat tu Tuan Imam. Bukan surat berapa Tuan Imam? 678. Tak boleh ingat, cerai ya. Nota kaki 614. Tuan-tuan dengar tafsiran. Sebabnya perintah Allah yang menyuruh taat itu ditujukan dalam ayat ini kepada golongan yang senang lenang dan berkehidupan mewah, meliputi ketua-ketua dan orang-orang yang terkemuka. Inilah jawapan. Mana-mana negeri atau negara tuan-tuan, kalau pemimpin tidak pernah berpandukan pada Al-Quran, pastinya hidup mereka bermewah-mewah dengan harta rakyat, ketua-ketua dan orang-orang terkemuka. Kita rakyat biasa. Nampak? Sebab itu tarikh bohong yang dinyatakan itu tidak betul. Itu semata-mata ulama jenis cari makan. Ni mufti Pasir Dengung ni jenis mufti cari makan. Bala'am bin Ba'ura cari makan. Tuhan rakamkan kisah beliau dalam ayat yang kita baca 176 Al-A'raf. Sebab tu Allah rakamkan kisah-kisah ini sebagai pengajaran. Begitu juga Allah rakamkan kisah Fir'aun. Kesudahan Fir'aun, wa minhum man aghraqna.
Dalam surah yang sama Al-Ankabut surah ke-29 di pertengahan ayat ke-40, Allah rakamkan kisah Qarun ditenggelamkan dalam perut bumi Fir'aun, dan ada sebahagian daripada mereka yang kami tenggelamkan di dalam Laut Merah. Fir'aun, seorang pemimpin, penguasa yang hebat, yang kaya raya, yang cukup zalim. Isteri dia Asiah pun dia bunuh, tuan-tuan. Anak Asiah tidak menyokong dia dalam pilihan raya. Tuan-tuan buka Quran ni, isteri dia tak sokong dia. Isteri dia mengadu pada Allah, kezaliman suami aku ni, aku tak mau terlibat. Tengok, bayangkan. Sebab tu tuan-tuan, suami kafir, isteri ahli syurga. Suami ulul azmi Nabi Nuh, isteri cerai. Suami ustaz, isteri pun cantik tu. Syaitan. Sebab tu Allah rakamkan, kalau ditakdirkan kamu jadi penguasa, jadi pemimpin, berlaku adillah kepada rakyat, jangan menzalimi rakyat. Kita ni kata hebat sangat dengan hadis, tapi ada hadis yang menyebut begitu jelas. Apa dia hadis? Al-muslimu la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu tidak menzalimi sesama orang Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Kita mengaku kita seorang pemimpin yang beragama Islam, tapi kita panggil macam Fir'aun, menindas rakyat, menipu rakyat. Ayat menipu rakyat pada tuan-tuan, tuan tengok sendirilah, surah Sabah surah 34 ayat 33. Ada pemimpin tuan-tuan yang Allah takdirkan mereka jadi pemimpin, kerja mereka tipu rakyat. Bukan siang malam, dan Quran sebut malam siang. Nak tanya Tuan Imam, yang mana dia dahulu? Malam kah dahulu, siang kah dulu? Tuan Imam, RM1. Ustaz Zerul, yang mana terlebih dahulu? Malam kah dulu, siang kah dulu? Saya pun tak tahu jawapan. Tak payah duk tahulah. Ada ayat tu, ayat 33 ada. Surah 34 Sabah. Kerja dia menipu rakyat. Rakyat pun bodoh. Apa saja kata pemimpin semua ikut. Pula ulama pula kaki bodek pula. Kita dengar asal sahabat, kata-kata sahabat, simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas, al umara wal fuqaha. Dua golongan manusia, kalau mereka ini baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Tetapi kalau mereka ini tidak baik, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Siapa mereka? Yang dimaksudkan al umara wal fuqaha, pemimpin dan ulama. Tengok tuan-tuan, dalam kita semua sama-sama bersimpati isu MH370. Tak, MH mana hilang? Tok Imam, ataupun mati atau hidup? Seluruh negara diminta supaya berdoa. Kejadian tersebut berlaku 8 hari bulan Mac kan. Selang seminggu tuan-tuan, tak sampai seminggu, selang 6 hari, kerajaan yang sama membenarkan satu pesta muzik di Bukit Jalil yang meragut 6 nyawa tuan-tuan, 6 nyawa, 4 anak orang Islam. Ni apa cerita? Mana ulama? Cerita buruh, kamu keluar kenyataan cepat sangat. Tuan-tuan tahu tak apa hukum anak orang Melayu yang mati dalam program tersebut? Mati bunuh diri. Saya berani menyatakan mereka mati bunuh diri. Sebab ni ada ni, muka surat 74 Al-Baqarah 195. Tuan-tuan dengar ni? Kalau Jawi muka surat 60 Pimpinan Ar-Rahman. Kenapa dalam isu ni ulama berdiam diri? Ni ulama jenis syarih makan. Betul tak adik?
Betul tak Syekh? Alamak, tak senyum pun belah sana apa? Betul tak muslimat? Saya bukan keluar fatwa, tapi ada dalam kitab. Sesiapa yang mati kerana dia amalan dia menyalahi perintah Allah, mati bunuh diri. Kita nak tanya terlebih dahulu sebelum saya baca dalil Quran dan baca tafsir. Apakah Islam membenarkan umatnya mengambil dadah? Pesta Muzik Asia 2014 yang berlangsung di Bukit Jalil, sepatutnya 3 hari, 13, 14, 15 Mac. Tapi hari kedua 6 orang mati. Seorang tu mati di Bukit Jalil tu. Tonton tengok internet. Anak orang Melayu. Disahkan mereka mengambil dadah berlebihan. Dadah tidak dibenarkan oleh Islam. Arak baik, judi baik, apa-apa yang menghayal dan memabukkan. Jadi sebab itu kita menyatakan dengan tegas, mereka ini mati bunuh diri. Keluar pula seorang ustaz ulama kerajaan melalui radio IKIM. Tahu IKIM? Institut Kekeliruan Islam Malaysia. Kalau ada orang IKIM jangan marah nak. Sahabat saya dengar. Apa ustaz ni kata? Kita tidak boleh melabelkan mereka ini mati tidak baik, kerana rahmat dan keampunan Allah itu amat luas. Tuan setuju ke? Kalau ustaz tu cakap dengan saya, ni ustaz hang dengar elok ni ayat Quran pun nak baca. Allah berfirman ayat 195 Al-Baqarah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu ayat dia yang kita nak bahas. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Islam tak pernah ajar umat dia naik motosikal angkat tayar. Ada? Islam ajar. Kalau angkat tayar rempit tu, dia jatuh mati bunuh diri tak? Bunuh diri ya. Kita dengar tafsiran macam tak percaya kat aku. Tuan-tuan panggil mufti, 14 mufti pun saya tak lari. Bukan nak cakap Ustaz tak zero. Saya cakap ada dalil semua. Siap dengan muka surat tu, jangan main-main. Betul Syekh? Alamak, betul saja. Muka surat 74. Dan saya dengar sendiri. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain. Ini tafsiran. Agama kita sentiasa menyuruh supaya kita berikhtiar sedaya upaya menjauhkan diri dari segala yang merosakkan dan membawa kepada kebinasaan. Jadi kita makan dadah, Islam tak benarkan kita makan dadah tu imam. Kalau kita makan juga mati kerana makan dadah, bunuh diri tak? Binasa dah kita, rosak tak? Bunuh diri ya? IKIM kata tak boleh kita melabelkan mereka ni mati tak baik. Kepala bapak dia panggil ustaz tu, mereka nak baca hadis Bukhari. Nabi bersabda tuan-tuan, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan penentu kepada segala amalan yang kita kerjakan ialah amalan yang terakhir. Yang terakhir disahkan mati makan dadah, nak kata baik tak? Kita ni pun jangan sedap duduk tak imam. Sebab kita belum tentu lagi penyudah kita bagaimana. Itu hadis Bukhari. Sebab tu saya kata tuan-tuan, negara kita sebagaimana asas sahabat tadi, yang jadi kelang kabut, rakyat jadi kelang kabut kerana dua golongan ini, pemerintah dan ulama. Yang mana menguntungkan dia keluar kenyataan. Macam isu ni dia diam. Isu anak orang Melayu mati kerana makan dadah, betul tak? Kenapa dia tak keluar fatwa? Inilah tuan-tuan, jangan mudah terpengaruh sangat. Kadang-kadang yang datang dengar ni pun satu hal juga. Profesor Madia datang ceramah. Profesor Kangkung buat apa tuan-tuan? Biar yang mengaji pondok tak apa, tapi hujah dia Quran hadis, kemudian dia sebut pula muka surat. Dia rujuk nama kitab, siap muka surat semua betul dengan izin Allah. Tuan Imam, macam Tuan Imam setuju tak? Macam tak setuju kan? Takkan tukar kemah ke? Cerita gitu. Nah,
Ni tuan-tuan, isu semasa kena masuk. Saya sebut dalam khutbah-khutbah Jumaat. Lepas sekarang kita kena ambil peluang, counter balik. Saya boleh counter kenyataan Ustaz Ikim tu. Dia kata rahmat dan keampunan Allah itu luas. Ya, saya tak nafi. Tapi kita perlu faham ayat Quran tuan-tuan. Ayat 89 Ali Imran. Sesiapa yang ingin mendapat keampunan Allah, ada syarat-syaratnya. Takkan Tuhan nak ampun begitu saja. Betul tak? Illal ladzina tabu. Ada. Bateri habis kan? Tok Bilal ada ayat tu. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Betul. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Syaratnya setelah bertaubat wa aslahu, dia memperbaiki amal-amal dia. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini taubat apa? Mati makan dada. Penyudahan yang tidak baik. Hei, sebab tu tuan-tuan ni yang jadi kucar kacir masyarakat. Betul tak sahabat? Itu kita kena berani bercakap. Bukan masa dia tuan-tuan, orang Kedah kata tak boleh Ustaz Syaril Long tu dia keras sangat. Dia sepatutnya kena umbut. Tahu umbut? Saya kata umbut ni daun pakau boleh lah umbut. Tahu daun pakau? Daun teruk umbut. Daun teruk boleh lah umbut. Kan? Keras. Yang mana keras? Saya dah sebut banyak kali tuan-tuan ni. InsyaAllah. Kejap, komputer slow sikit. Muka surat 668, Surah An-Nahli, surah ke-16 ayat 125. Tuan-tuan dengar, saya berdakwah menepati Quran atau tidak? Orang labelkan saya keras, walau saya bercakap dalil. Apa dia hikmah? Hikmah bukan lemah lembut. Lemah lembut tu endok kilau, aznil, lemah lembut. Tapi lemah lembut pun dia orang ni anak ramai juga, tak lembut lah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Saya buat kerja hikmah lah ni. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Tuan-tuan dengar apa makna hikmah. Saya sebut dulu, kemudian kita baca, dengar sama dah. Hikmah kebijaksanaan ialah penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Dengar apa baik tu? Nah, dah rakam lah. Kita semak sama lah. Muka surat 668. Hikmah kebijaksanaan, yang ini dengan penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Sama tak terima? Sama. Hikmah ni bukan keras. Sahabat tadi pegang kitab, angkat sikit sahabat. Tafsir Arab Saudi, buka muka surat 421. Muka surat 421 ayat yang sama. Tengok kat bawah nota kaki. Makna hikmah yang kedua selain pada sini, di sana disebut menota kaki kat bawah. Ada tak surah ke-16 itu? Surah An-Nahli ada. Ayat 125, tengok kat nota kaki. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Ada tak? Buat tangan sikit je. Allah. Tu kitab lain tu. Tafsir Arab Saudi. Muka surat 421. Hikmah lah ni. Tegas. Kafir. Nak jadi kafir bukan susah tuan-tuan. Tak perlu tolak Quran. Meragui Quran kafir. Buka muka surat 302 je. Nak bukti sikit ni. Tuan-tuan kenal lah Dr. Zakir Naik? Hebat dah. Aku macam Dr. Zakir Naik lah. Tiga 302 Surah 9 At-Taubah ayat 125. Di penghujung ayat Allah cerita nak jadi kafir hanya perlu meragui Quran. Tengok kat bawah dia sebut penyakit batiniah. Ada kan penyakit batiniah, di antaranya keragu-raguan. Ada dia sebut.
Mari saya baca ayat. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang hati mereka berpenyakit, lalu Allah tambahkan penyakit yang sedia ada, Allah menambahkan penyakit lain pada penyakit yang telah sedia ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Betul tak sahabat? Siapa dia boleh mati dalam kafir? Apabila seseorang meragui Al-Quran, tuan-tuan. Betul Syekh? Sekali lagi, Allah mau buat tangan, nanti kita keluar makan ikan zakat. Tapi awak belanja saya, bukan saya belanja awak. Takkan tu guru nak belanja anak murid. Saya bagi ilmu banyak kat tuan-tuan, ilmu Allah, ayat Quran, hadis. Tuan-tuan amal, bawa hujah ni lawan puak-puak haprak ni. Lepas tu kita tak boleh takut. Saya tak bimbang tuan-tuan. Orang kata keras. Saya kata di mana keras? Tak boleh tunjuk. Ustaz suka mengkafirkan orang. Saya tak kafir. Saya kata Quran kata kafir kan. Sahabat saya mau muka surat betul, surah betul, ayat betul, bacaan ayat pun betul. Who are you, man? I'm Dr. Syahril Lum. Bukan Zakir Naik yang boleh tuan-tuan. Syahril Lum pun insyaAllah boleh kan. Tu cerita dia tuan-tuan, rosaknya agama. Inilah puak-puak yang merosakkan Islam. Dalam perkara yang sepatutnya dikeluarkan fatwa, mereka tidak menyatakan. Dia tengok Imam Nawawi. Apakah tuan-tuan berani menyatakan Imam Nawawi itu bohong? Ingat tuan-tuan, bukan sekadar tadi saja. Kalau meragui Al-Quran jadi kafir. Buka muka surat 227. 227. Surah ke-7 ayat 40. Siapa yang masih mendustakan Al-Quran, nak ikut tak ikut, kadang-kadang keluar pula daripada mulut, Quran ni sesuai zaman Muhammad, bukan zaman kita. Tengok kat nota kaki ayat 40 tu ditafsirkan kat nota kaki bawah. Orang-orang yang mendustakan Quran, orang-orang yang merendah-rendahkan Quran, doa dan amal mereka tidak diterima. Ada tak? Kat bawah tu muka surat 227, kat bawah nota kaki ayat 40 yang kita bicarakan. Tak ada? Kalau tak ada saya balik malu je. Ada tak? Tu kawan tu tak ngangguk pun. Ada. Nak suruh baca ayat Quran, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Di sini muka surat 350. Kalau jauhi muka surat 281. Ini tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Jaga-jaga tuan-tuan, soal iman mudah in a split second dalam bahasa Inggeris. Sekelip mata saja tuan-tuan boleh batal iman dan Islam, kerana kita kini sedang hidup di penghujung kehidupan dunia. Siapa kata? Allah menyatakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ayat ini riwayat Imam Muslim. Dan bersegeralah kamu beramal sebelum kamu didatangi umpama malam yang gelap gelita. Seseorang beriman di waktu pagi menjadi kafir di waktu petang, atau di waktu petang beriman kepada Allah, pada pagi besoknya menjadi kafir. Kenapa tuan-tuan? Mereka telah menjualkan agama, iman mereka semata-mata untuk mendapat sedikit habuan dunia. Hadis Muslim ini disokong oleh firman Allah An-Nisa surah keempat ayat 137. Tak tahulah tuan, kalau ceramah macam ni pun kata tak betul lagi kan. Panggil orang yang komen saya, suruh dia ceramah pula. Saya nak duduk depan dia, aku nak tanya dia soalan. Aku ingat kencing dalam seluar. Innal ladina amanu thumma kafaru
thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada syekh Bilal, betul lah? Bacaan betul lah? Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian Allah tambah kekafiran mereka, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada mereka ke jalan yang lurus. Jangan main-main soal iman, tuan-tuan. Wajib kita kena meyakini kebenaran Al-Quran. Mana semayang, puasa, zakat, haji ikut Quran, yang lain tak nak ikut Quran. Sistem apa, tuan-tuan? Kata Dr. Wahbah Zuhaili, kenal tak dia? Dr. Wahbah Zuhaili, kenal? Kenal? Bila jumpa dia? Kenal aja lah. Kenal. Ulama di negara Syria, tuan-tuan. Kalau kita nak isytihar, kita nak proklaim Malaysia sebuah negara Islam, kata beliau, sebuah negara yang nak diisytiharkan sebagai negara Islam wajib melaksanakan 5 sistem. Kita mana ada? Sistem pendidikan, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, sistem perundangan, sistem pemerintahan politik. Mana ada? Sistem ekonomi siapa yang kita amal hari ni, tuan-tuan? Sistem ekonomi, badan dan nyawa. Tahu badan dan nyawa? Gambar piramid tu, hujung 4 belalang. Wahai badan, wahai nyawa, yang curi barang, 1 untuk kau, 1 untuk aku, 2 untuk kau, 2 untuk aku. Yang penyamun mana? Badan dan nyawa. Kita amal sistem ekonomi barat, tuan-tuan. Islam kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Itu sistem ekonomi Islam. Kekayaan yang Tuhan kurniakan kepada sebuah negeri atau negara menjadi kewajipan pemerintah mengagih-agihkan kepada seluruh rakyat secara adil. Walaupun dia bukan Islam, asalkan dia rakyat kita, menjadi kewajipan supaya berlaku adil. Cantiklah. Kita muka tak malu tu, Imam. Isytihar Malaysia sebuah negara Islam, sistem-sistem ini tidak dilaksanakan. Negara Islam apa? Awak, tuan-tuan yang ada hadapan saya lebih pandai pada Dr. Wahbah Zuhaili. Saya jawab dengan bahasa Jerman, Porayen Narakacra. Itu bahasa Jerman. Kita nak komen ulama tak betul, kita berapa kitab kita karang, kan? Kita nak ingat muka surat, nama kitab pun tak mampu, kan? Nak ingat ayat Quran pun tak ingat. Nak komen Wahbah Zuhaili tak betul, hang siapa? Oi, saya Profesor Madya. Buat apa Profesor Kangkung? Cerita gitu. Sebab itu Allah rakamkan, tuan-tuan, kisah Fir'aun, pemimpin yang zalim. Tergamak dia bunuh isteri dia sendiri, Asia, tuan-tuan. Dia bunuh isteri dia, tapi isteri yang ada akidah yang betul. Dia tak berganjak. Buka muka surat, insya-Allah 824, surah ke-46 ayat ke-13. 824, pastikan ada surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Ada? Betul muka surat 824. Tu dalam bagi tahu muka surat pun cari tak jumpa lagi. Kalau baca terus lagi tak jumpa. Ada? Ayat ke-13. Ini akidah Asia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan penuh keyakinan, Tuhan kami ialah Allah, Tuhan itulah yang bagi rezeki kat kita, Tuhan itulah undang-undang, Tuhan itulah undang-undang yang paling adil, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan dan kedukecitaan kata mereka. Tengok dekat nota kaki, apa maksud istiqamah? Istiqamah ialah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang soleh. Ada? Masya Allah. Ilmu Tuhan, sahabat, bukan ilmu saya. Faham tak bila? Bukan saya hebat. Saya tak pernah kata saya hebat. Ada saya kata saya hebat. Tuan-tuan yang kata saya hebat, bukan saya.
Tuan-tuan pun tak kata cerai yang paling pun. Ni sahabat dah semak tafsir Arab Saudi. Cerita gitu. Nampak tak? Tu yang kita nak, tuan-tuan. Sebab Tuhan rakamkan kisah Fir'aun. Kalau khutbah jemaat sejam ni, kontrak kita sejam lah. Boleh lebih kurang, lebih sejam sikit boleh Garut. Kalau lebih overtime. Tak boleh, tak mau. Seminit ni, seminit cukup sejam. Bila nak habis? Cerita dia begitu, tuan-tuan. Saya nak sebut apa? Lupa lah. Tuan-tuan tak ingat. Apa dia? Kuat sikit. Nak jadi berceramah macam mana? Fir'aun, Asyaf. Ni ayat dia. Kerana akidah dia mantap, tuan-tuan. Dia bertuhankan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sebab tu dalam hadis menyebut Asyaf di antara 4 wanita yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Muslimat Khadijah. Ada Khadijah ni? Bukan Khadijah ni. Khadijah Nabi tu. Fatimah, Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Asyaf. Betul hari ini kita menghadapi tentang bermacam-macam masalah. Ulama tidak menunaikan tanggungjawab. Tengok dalam isu Kasim Ahmad. Ulama asyik berdengung, tak cakap apa. Seminar pemikiran Kasim Ahmad, suatu penilaian yang dianjurkan oleh Yayasan Kepimpinan Perdana. Betul atau tidak? Yang betul tu bila dia orang buat? Tanya saya, tanyalah ustaz. 15 dan 16 Februari. Tarikh semua kita ingat, tuan-tuan. Bukan kita nak datang fitnah sesiapa. Kenapa dalam isu Kasih Ahmad mereka mendiamkan diri? Tuan-tuan pernah dengar ada hadis ni? Hadis tentang golongan anti hadis. Ustaz pernah dengar? Belajar luar negeri dulu tak dengar lah. Pak Arab pun tak ingat. Yushikur rajulun muttaki'an ala arikati yuhaddathu bihadithin min hadith fayaqulu bainana wa bainakum kitaballahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa innama haramallahu mithlu ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma haramallah. Itu hadis, tuan-tuan, yang Nabi bersabda 1435 tahun dulu akan wujud, akan sampai satu masa wujud golongan yang menolak hadis ni. Cuma Nabi tak sebut Kasih Ahmadnya. Bukan Kasih Ahmad yang, tuan-tuan, ramai yang tolak hadis. Kenapa ulama berdiam diri? Inilah pengajaran, tuan-tuan. Dalam Quran banyak pengajaran. Ada orang kaya yang bakhil, yang sombong. Ada ulama yang mencari kepentingan duniawi. Ada pemimpin yang zalim. Sebab tu Tuhan rakam. Boleh, tuan-tuan? Sebab tu Quran yang pertamanya pengajaran. Banyak pengajaran. Saya nak ringkaskan cerita. Takkan sejam lah kot. Ni silap ni. Sejam lah kot. Yang kedua dalam Al-Quran, atau Al-Quran itu sendiri, wasyifa'ul lima fis sudur. Saya nak ringkaskan, Al-Quran ini berkemampuan, tuan-tuan dan perempuan, menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa. Di antaranya iri hati, rasa dengki. Nah, ustaz ni Profesor Madya, kita ni pondok. Dia kata buat apa dengar ustaz ni, dia bukan ada ilmu pun. Dia tak sedar, dia tak tengok surah An-Nisa, surah keempat ayat 32. Tengoklah weh ustaz. Kan? Wala tatamanna ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati, kata Allah, terhadap kurniaanku pada seseorang melebihi orang lain. Hang Profesor Madya, hang punya pasal lah, kan? Aku mengaji pondok, tapi Tuhan kurnia kat aku yang tak ada kat hang. Ya, daya ingatanku kuat. Aku ingat ayat Quran, aku ingat hadis, aku ingat muka surat. Hang tak boleh, hang duduk diam lah. Inilah kata Quran mampu menyembuh penyakit jiwa. Itu di kalangan para pendakwa. Di kalangan ahli perniagaan pun sama lah. Sama-sama berniaga. A untung, B rugi. Dia mula ada sakit hati.
Kita ni semayang tak tinggal tuan-tuan, Masya Allah, hidup sederhana. Yang tak solat, hidup kaya raya. Kita dah mula jiwa dah tak sedap. Jangan. Buka Az-Zukhruf surah 43 ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membahagi-bahagikan di antara kamu dalam kehidupan dunia. Tuhan dah takdir dah, dah takdir dah. Kawan ni nak jadi ustaz, nak buat macam mana? Kawan ni ahli perniagaan, dia berjaya dalam bidang perniagaan, nak buat macam mana? Quran saja yang mampu menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Ada tuan? Ada. Alam ni kira dengan izin Allah semua kira tak cerai hak cerai mufti dari Pasir Berdengu. Al-Quran yang ketiga wahuda, petunjuk pimpinan. Kita memohon pada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa tak ikut? Al-Quran lah jalan yang lurus. Al-Quran yang berpandukan kepada ilmu pengetahuan Allah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-9. Semuanya inilah Al-Quran yang berkemampuan memimpin dan membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Dan Al-Quran juga membawa berita-berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang besar. Cuba pergi tengok huraian secara lanjut. Tak boleh tuan-tuan tolak Quran, meragui Quran, mati kafir. Tambahlah tolak Quran. Kenapa tuan-tuan? Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin. Ingat ayat ni sampai mati tuan-tuan, jangan lupa dah. Sebab tu kita menjadi kewajipan kena ikut Quran. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 52. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mendatangkan atau kami telah datangkan kepada manusia sebuah kitab, yakni Al-Quranul Karim. Apa dia Al-Quran? Fassalnahu ala ilmin, kata Allah. Apa-apa yang terkandung dalam Quran, kesemuanya berdasarkan ilmu pengetahuan kami. Tuan memang faham tak? Tuhan suruh potong tangan, dia tahu dah inilah undang-undang yang mampu menyelesaikan segala permasalahan, bukan penjara. Oi, tak boleh, tak sesuai. Alamak, kalau ikut Quran esok tak maju. Ni muka surat 661, ikut Quran maju. Ya, tak sesuai. Siapa kata tak sesuai? Muka surat 858, undang-undang Islam sesuai segala zaman, segala tempat. Nak dengar lah? Saya baca macam tak percaya pula dah. 858 surah ke-22 ayat 67 Al-Hajj 858. Kalau Jawi muka surat 707. Saya nak baca tafsiran, terus pada tafsiran. Jangan celupa mulut kata tak sesuai. Nota kaki 1048. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, bukan untuk Arab semata-mata, untuk seluruh umat manusia, maka masuklah syariat-syariat yang lain dan kekallah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman. Kita pula kata tak sesuai. Siapa kita? Tuan-tuan rujuk kitab H. Zainuddin Hamidi, tafsir H. Zainuddin Hamidi, surah ke-45 Al-Jathiyah ayat 18 muka surat 735. Ayat yang berbeza makna tetapi tafsiran sama. Undang-undang Islam sesuai di segala zaman, segala tempat. Kenapa? Kerana undang-undang Islam, apa yang terkandung dalam Quran, ala ilmin, berdasarkan ilmu pengetahuan aku. Tuhan tahulah. Janganlah cakap, jangan sombong sangat. Dia cipta kita, takkan dia tak tahu? Kita yang ada anak, kalau 5 orang pun kita kenal anak kita, betul tak Tuan Imam? 5 mungkin perangai tak sama, tapi kita kenal tak perangai dia orang? Kita tahu anak kita. Macam mana solat ikut Quran, undang-undang peraturan hidup tak nak ikut, tak sesuai, tu yang jadi kafir. Dalam Quran tafsir sebut sesuai segala zaman, segala tempat. Kenapa? Ala ilmin, kerana undang-undang Allah berdasarkan ilmu dia. Dia tahulah. Akhir sekali Al-Quran itu warahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa dia maksud? Maksudnya, sesiapa yang membaca Al-Quran,
menghayati, mengamal segala isi kandungan Al-Quran, maka Allah akan campakkan ke dalam jiwanya sifat berkasih sayang, sifat rahmat. Contoh tuan-tuan, di dalam peperangan salib, Salahuddin Al-Ayyubi, apabila dia mendapat tahu Richard the Lionheart cedera parah, dia hentikan peperangan. Bahkan dia hantar tuan-tuan doktor peribadi dia, dia punya doktor peribadi pergi menziarahi Salahuddin Al-Ayyubi, pergi tengok apa yang berlaku terhadap dia, cedera teruk kan tidak. Dia ada sifat rahmat, walaupun Richard the Lionheart itu adalah musuh. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan, kalau musuh dah angkat bendera putih, peperangan kena dihentikan. Ada dalam Quran surah 8 Al-Anfal ayat 63, wa in janahu lisalmi fajnah lah, sekiranya mereka sudi berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Ini Islam. Sifat rahmat kena ada. Ni jadi pemimpin buat zalim pada rakyat, fitnah rakyat, tak betul. Sebab pemimpin itu tidak beramal dengan isi kandungan Quran. Salahuddin Al-Ayyubi ni lain. Tuan-tuan boleh bayangkan, kata Dr. Hamka, ketika doktor peribadi beliau sampai dan bertemu dengan Richard the Lionheart, Richard the Lionheart mesti tanya, who sent you here? Dia mesti cakap Inggeris, cakap Arab pun. Salahuddin Al-Ayyubi, who are you? I'm his personal doctor. What's your name? Sharilau. Bunyi macam nama aku nama memang nama masalah Sharilau. Aduh, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi boleh melakukan sedemikian rupa? Kerana dia orang yang beramal dengan petunjuk Al-Quran. Sebab tu Allah campakkan sifat rahmat. Tengok Yahudi, kanak-kanak dibunuh, orang dewasa, orang sakit, orang yang uzur, orang tua, semua dibunuh. Islam tidak, tuan-tuan. Tapi kita naklah beramal dengan isi kandungan Al-Quran, barulah insya-Allah kita menjadi orang-orang yang bakal dicampakkan sifat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah untuk malam ni. Saya nak bagi salam terlebih dahulu, kemudian baru kita cerita yang lain. Terima kasih di atas undangan pada malam ini. Sejam lebih juga. Tak payah, tak perlu bayar overtime. Bagi air gaul 10 botol cukup lah kan. Saya pun ada 2 hari lagi kat sini. Saya memang banyak minum air tu, insya-Allah. Jadi terima kasih. Moga-moga apa yang telah saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan. Ribuan kemaafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana. Kita nak buat pengumuman sikit. Tuan-tuan pun tahu apa dia kan. Malam ni saya ada bawa pamphlet, tuan-tuan. Pamphlet ni tuan-tuan boleh tengok, dan pamphlet ni mana tahu nak hantar anak-anak ke, cucu ke. Inilah bangunan baru, tuan-tuan. Sri TM, Sekolah Rendah Islam Tahfiz Mutmainah, dan yang telah siap dibina, yang menelan belanja 500,000. Telah dirasmikan baru-baru ni, alhamdulillah. Siapa dia rasmi saya pun tak tahu kenapa. Haji Abdul Hadi Awang, siapa dia pun tak kenal. Dia pergi rasmi kan. Yang belakang ni Sekolah Menengah Tahfiz Mutmainah lelaki, dalam kampung yang sama tapi jarak yang agak jauh. Sekolah rendah ni sebuah bangunan sahaja, ada 2 buah bangunan. Jadi macam biasalah kalau tuan-tuan dan perempuan yang pernah dengar ceramah-ceramah saya, Sekolah Agama Rakyat ni memang survive atau kelangsungan Tahfiz Mutmainah ni melalui sumbangan orang ramai. Sumbangan tuan-tuan telah kita manfaatkan 4 buah bangunan dan bangunan terbaru. 5 buah bangunan 2 juta, tuan-tuan. Jadi kalau malam ni siapa-siapa yang rasa-rasa nak menyumbang kan, kita niat sudahlah, sebagai sedekah ke, sebagai wakaf ke, ataupun zakat. Atau kalau tuan-tuan dan perempuan ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan untuk 2014, tuan-tuan boleh bertemu dengan saya. Kami ambil zakat yang layak orang perseorangan dan syarikat milik tunggal, sole proprietorship. Jadi tuan-tuan tengoklah apa-apa yang boleh, insya-Allah. Nanti saya letak kat belakang dengan beg ni, masukkan sumbangan dalam beg ni lah, dan sambil ambil lah pamphlet. Yang bekerja ambil lebih sikit, pastikan sumbangan tuan-tuan penuh beg ni, boleh?
macam tak mau bagi ya. Ni pun korun juga begitu. Baru cerita pasal korun. Nah, tuan-tuan tolong ambil war-warkan di pejabat. Kami memang begitulah kadang kami dah masuk tahun ke-6. Semangat orang ramai yang kami survive ni dengan pertolongan Allah. Ada yang bagi zakat. Tadi ada nak pelepasan cukai untuk 2014. Dia dah bank in. Nah, jadi banyaklah. Dan kita ada 4 akaun tuan-tuan. Tengoklah, mungkin tuan-tuan nak bagi sumbangan bulanan setiap bulan RM5, saya alu-alukan ya. Terima kasih. Dan ada MP3 ni tuan-tuan, ada 20 ceramah, Masya Allah, RM10 lah. Makna satu ceramah 50 sen lah. Penceramah hebat Ustaz Syarilul. Dia dengar lah apa dia nak ceramah dalam ni. Saya pun tak tahu. Sahabat yang tadi tu yang ambil gambar tu, mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan tu niat lah. Moga-moga menjadi sedekah jariah. Moga-moga diberi rahmat dan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.